Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aiman Syah bin Syarmiza. Nombor telephone saya 01DDT19F2083. Saya akan bercakapkan tentang limit, threat dan countermeasure. Jadi threat yang pertama ialah data leakage. Data leakage ialah apabila sesuatu data peribadi tidak sengaja terdedah kepada hak awam. Data yang kemungkinan terdedah contohnya seperti email, chat peribadi, call log dan sebagainya. Sekarang ramai yang lebih suka menggunakan mobile browser untuk akses kepada sesuatu akaun daripada menggunakan laptop ataupun komputer. Kerana ianya lebih mudah, kerana mobile device hanya boleh berada di mana-mana saja. Contohnya seperti hendak membuat pembayaran ataupun login ke akaun bank dan information yang ada di dalam itu kemungkinan boleh di save seperti password login bank account dan password untuk pin credit card. Dan ianya boleh terdedah kepada hak awam sekiranya tidak berjaga-jaga. Seterusnya ialah malware malicious software ataupun malware. Ini boleh datang sebagai email attachment. Contohnya anda mendapat email yang daripada akaun yang mencurigakan. Apabila buka browser itu, ia akan membawakan kepada satu website yang mencurigakan, dan website ini berkemungkinan boleh mencuri data-data peribadi anda. Jadi untuk mengelakkan data leakage menggunakan browser, pertama sekali disable Google Sync. Kerana Google Sync ini seperti menghantar data-data yang ada di dalam telefon kepada cloud, dan kemungkinan satu hacker itu boleh mencuri data yang dihantar kepada cloud. Kemudian disable autofill. Disable autofill ialah sekiranya hendak memasukkan email ke dalam satu akaun, selalunya ia akan keep login, dan dan email yang dimasukkan akan di save sekiranya hendak login lagi sekali di website yang sama. Masukkan satu huruf saja dan ia akan automatik keluar. Dan kemungkinan untuk seseorang mencuri email peribadi anda dengan menggunakan autofill agak bahaya. Kemudian prevent saving password. Ramai yang suka save password kerana ia lebih mudah sekiranya hendak login kepada sesuatu akaun. Dan ini membolehkan seorang itu mencuri password. Kemudian mengelakkan third party cookie. Jadi untuk mengelakkan daripada data leakage ni, saya menyarankan satu browser iaitu Brave browser. Saya akan tunjukkan kelebihan Brave browser. Jadi di sini pergi pada setting dan boleh nampak di situ Brave Shield dan Privacy. Jadi di Shield and Privacy ni mempunyai option Block Tracker and Ads. Jadi apabila melayari website, ia tidak mengeluarkan ads dan tidak memasang tracker. Kemudian
upgrade connection to HTTPS daripada menggunakan HTTP biasa. Website Brave browser ini menggunakan HTTPS yang lebih secure daripada HTTP. Kemudian use secure connection. Apabila sesuatu website itu tidak sapa HTTPS, ia amat mencurigakan. Jadi Brave browser ini boleh menghalang daripada load ke website tersebut. Seterusnya, block cookie. Dengan block cookie itu, website yang kita layari tidak boleh memasang cookie, memaksa kita daripada menerima cookie, dan ianya menghalang mereka daripada menjejak ataupun menshorekan website-website lain. Itu saja daripada saya untuk data leaking. Terima kasih. Seterusnya saya hendak cakapkan tentang unsecure Wi-Fi. Unsecure Wi-Fi connection ialah satu Wi-Fi yang tidak memerlukan security encryption ataupun password. Encrypted Wi-Fi channel menyimpan data daripada dicuri supaya tidak siapa boleh akses kepada komputer ataupun mobile yang menggunakan Wi-Fi itu ataupun koneksi itu sendiri. Secure Wi-Fi ini boleh dikenal pasti kerana suatu Wi-Fi yang boleh dipercayai mempunyai password untuk yang perlu dimasukkan. Risiko connect kepada unsecure Wi-Fi, kemungkinan boleh seseorang itu boleh mencuri data yang dihantar melalui unsecure Wi-Fi itu. Hacker yang mencuri itu boleh mendapatkan login information dan password yang digunakan untuk masuki ke akaun peribadi anda. Ini boleh termasuk juga online banking, masukkan email dan apa-apa jenis perkhidmatan yang menggunakan diri anda, dan setelah itu boleh melakukan jenayah identity theft. Jadi untuk selamat ketika menggunakan Wi-Fi public, pertama sekali ketahui network yang digunakan. Sekiranya ada Wi-Fi yang mencurigakan dan tidak mempunyai password, disarankan untuk tidak connect kepada Wi-Fi tersebut, dan pastikan connection anda selamat. Sekiranya hendak memasukkan apa-apa, hendak pergi ke apa-apa jenis browser, pastikan browser itu menggunakan HTTP, kerana HTTP itu memastikan website yang anda pergi selamat dan boleh dipercayai. Seterusnya, menggunakan VPN. VPN boleh mencegah daripada seseorang itu untuk merekod ataupun melihat browser yang anda layari. Kemudian menggunakan two-factor authentication. Two-factor authentication itu seperti nombor telefon dan juga password, email dan password.
kerana ia lebih selamat apabila menggunakan two factor authentication daripada itu saja daripada saya akan serahkan kepada rakan saya Fawaz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Fawaz Ilman bin Abdul Karim. Nama matrik saya 01DDT19F2082. Baik, saya akan terang sedikit tentang password phishing attack, di mana yang kita tahu serangan ini sangat biasalah yang kita dengar. Dan serangan ini juga, phishing attack ini sudah ada di sekitar tahun 1990-an. Dan cara-cara mereka untuk menyerang adalah menghantar email ke mana-mana saja alamat email user. Dan di situlah mereka akan memperolehi data-data ataupun detail-detail pengguna. Dan bagi saya serangan ni malah bahaya untuk orang-orang yang tidak biasa ataupun tidak ketahui tentang serangan-serangan cyber ni. Jadi di sini kita akan tengok tindak balas ataupun cara kita untuk menyekat daripada serangan macam ni. Okay, kita boleh menggunakan seperti pengesahan dua faktor lah, seperti contoh SMS, kita perlukan kod daripada SMS dan sebagainya lah. Okay, itu untuk cara yang mudah lah untuk kita mengelakkan daripada kena serangan-serangan macam ni. Okay, seterusnya socially engineered malware. Okay, di sini pula ini juga amat terkenal lah serangan seperti ini di zaman sekarang, di mana banyak hackers ataupun penggodam lah, penggodam yang cuba untuk menarik pengguna untuk menggunakan mereka punya software ataupun aplikasi untuk pengguna mendapat maklumat ataupun pengguna tidak tahu cara untuk menggodam satu software, dan mereka menggunakan perkhidmatan hackers ini. So di sini mereka menggunakan perkhidmatan tu hanya untuk mendapatkan ataupun mendapatkan data-data pengguna ini, dan selalunya aplikasi ataupun software yang mereka berikan perkhidmatan hanyalah palsu semata-mata. Ada yang minta pembayaran ataupun selain itu. Okey, kita akan tengok tindak balas ya. Bagi saya mudah di sini. Untuk perkara-perkara macam ni, kita perlulah ada sedikit ilmu pengetahuan tentang cara menggodam suatu software ataupun aplikasi. Bukanlah semudah yang kita nampak, dan tiada perkhidmatan yang semudah ini
yang diberikan oleh siapa-siapa pun. Dan perlu berjaga-jaga lah. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.